Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Syazwani binti Arman. Saya daripada Fakulti Pembangunan Manusia, iaitu dalam program Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dan IC saya adalah 030320060692. Okey, hari ini saya akan membentangkan dua orang tokoh yang telah saya kaji. Okey, tokoh yang pertama saya memilih adalah tokoh Syed Naqib Al-Atas. Okey, dan yang kedua adalah Dato' Aminuddin Baki. Saya akan membentangkan tokoh yang pertama dahulu, iaitu Syed Naqib Al-Atas. Okey, Syed Naqib Al-Atas ni merupakan seorang prof atau lebih dikenal sebagai Prof Tan Sri Dr. Syed Muhammad Al-Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Okey, beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim dan tokoh Melayu terbilang pada tahun 2011. Kini beliau telah menetap di Malaysia. Okey, beliau telah menguasai ilmu teologi, falsafah, metafizik, sejarah dan kesusasteraan Melayu. Okey, beliau juga telah menulis pelbagai buku dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya tentang sufisme, kosmologi, falsafah dan juga kesusasteraan Melayu Malaysia. Okey, saya akan ceritakan serba sedikit tentang biodata Syed Naqib Al-Atas. Okey, Syed Naqib Al-Atas ni dilahirkan di Bogor, Indonesia pada 5 September pada tahun 1931. Okey, nenek Al-Atas, Ruqayyah Hanum, adalah seorang bangsawan Turki. Okey, datuknya pula Datuk Al-Atas Syed Abdullah bin Muhyiddin Al-Atas merupakan seorang kiai terkenal di Jawa. Okey, seterusnya pula ibunya pula Sharifah Raguan Aidarus berasal daripada Bogor, Jawa dan berketurunan Raden kerabat diraja Sunda dan Sukapura. Manakala ayahnya pula iaitu Syed Ali bin Abdullah Al-Atas berasal dari Johor Bahru yang bergaris dengan Ungku Abdul Majid Adinda Sultan Abu Bakar Sultan Johor yang ke-21. Okey, beliau merupakan anak kedua daripada 3 adik-beradik. Okey. Abangnya adalah Syed Hussein Al-Atas yang kemudian terkenal sebagai mantan Naib Kansela Universiti Malaya UM dan politikus pengasas Parti Gerakan Teori Berbalisme dan juga penulis kepada The Myths of Lazy Native. Manakala adiknya pula Syed Zaid Al-Atas yang juga seorang akademia di Universiti Teknologi Mara iaitu UiTM. Okey, seterusnya saya akan menceritakan serba sedikit tentang pendidikan awal Syed Naqib Al-Atas. Okey, Syed Naqib Al-Atas ni mendapat pendidikan pertamanya daripada kedua ibu bapanya. Okey, kemudian seawal usia 5 tahun, Al-Atas dibawa ke Johor iaitu Tanah Melayu untuk memulakan pendidikan rendahnya di sekolah Ngihen. Kemudian pendudukan Jepun menyebabkan Al-Atas kembali semula ke Indonesia. Hal ini dan beliau kembali semula ke Indonesia dan sambung belajar di Madrasah Al-Urwati Iwosqa di Sukabumi, Jawa dan di situlah tempat beliau menguasai bahasa Arab. Okey. Kemudian pada tahun 1946 berakhirnya Perang Dunia Kedua. Okey, Al-Atas pun kembali semula ke Tanah Melayu, dia kembali semula ke Johor untuk melengkapkan pendidikan menengahnya di Bukit Zahra School dan English College. Kemudian beliau banyak menghabiskan masa di perpustakaan Ungku Abdul Aziz yang mempunyai banyak buku yang langka dan nadir. Okey, kemudian beliau juga mendapat pendidikan Islam tradisi di Jawa, manakala kesusasteraan Melayu beliau dapatkan di Tanah Melayu. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang karier ketenteraan Syed Naqib Al-Atas serba sedikit. Okey, Al-Atas mendaftar ketenteraan ini setelah tamatnya zaman persekolahan menengahnya
Okey, tujuan dia daftar ketenteraan ni adalah untuk memasuki regimen askar Melayu Diraja sebagai pegawai kadet. Okey, beliau merupakan antara yang terpilih untuk melanjutkan latihan ketenteraan beliau di Britain. Okey, semasa di Britain lah berlakunya kemalangan yang mengakibatkan beliau mengalami masalah pendengaran ekoran kesan letupan yang berlaku. Okey, yang seterusnya, ketika di Eropah, beliau mula meneliti dan mengisafi keadaan sosio-budaya masyarakat Eropah. Okey, setelah berkunjung ke Sepanyol, Afrika Selatan dan juga Maghribi, Al-Atas kemudiannya menamatkan karier ketenteraannya. Okey, yang seterusnya saya akan ceritakan serba sedikit iaitu karya dan penerbitan Said Naqvi Al-Atas. Okey. Said Naqvi Al-Atas telah menghasilkan 27 buah buku dan monograf termasuk dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan juga ada lagi bahasa lain-lain seperti bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Perancis dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya Said Naqvi Al-Atas ni telah mengeluarkan lebih daripada 400 artikel. Dia telah membentangkan lebih daripada 400 artikel termasuklah syarahan dan ceramah ilmiah beliau. Okey, antara karya-karya beliau yang berkaitan dengan bidang sejarah dan kesusasteraan Melayu ialah yang pertama, rangkaian Rubaiyah DBP Kuala Lumpur pada tahun 1959. Yang kedua, The Origin of the Malay Syair DBP Kuala Lumpur 1968. Dan yang ketiga, The Mysticism of Hamzah Fansuri UM Kuala Lumpur 1970. Okey, yang seterusnya saya akan menceritakan mengenai sumbangan Al-Atas dalam kajian sejarah dan kebudayaan Melayu. Okey, yang pertama, Al-Atas merupakan antara sarjana yang telah memperkenalkan teori asli mengenai kedatangan Islam ke alam Melayu. Okey, yang kedua, pendekatan beliau yang berasaskan kepada peranan Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu juga telah membawa kepada idea mengenai pembahagian zaman, iaitu antaranya pembahagian pra-Islam dan ada lagi lah. Okey, yang seterusnya, Al-Atas juga merupakan ilmuwan yang mengemukakan bahawa Hamzah Fansuri ni sebagai pelopor syair Sufi Melayu. Okey. Kemudian Al-Atas juga telah mengemukakan satu kaedah iaitu kaedah semantik yang mementingkan makna istilah dan juga pentafsiran sumber sejarah. Okey, seterusnya, Al-Atas juga merupakan sarjana pertama yang menemukan dan menghitung tarikh yang tepat yang terpahat pada batu tersurat di batu tersurat Terengganu. Okey, salah satu karya Al-Atas ni iaitu Some Aspect of Sufism as Understand and Practice Among the Malays merupakan kajian pertama berdasarkan penyaksian mengenai bagaimana orang Melayu memahami dan mengamalkan tasawuf. Okay, kemudian karya-karya Al-Atas ni juga yang dalam bahasa Melayu banyak membicarakan tentang Islam, memiliki bentuk prosa yang unik dan juga dapat dijadikan ikutan para golongan belia di Malaysia. Okey, seterusnya, melalui usaha Al-Atas yang konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menghasilkan kajian penulisan sejarah yang bermutu, ia telah membawa kepada kemunculan karya terbaru beliau iaitu Historical Fact and Fiction pada tahun 2011. Okey, pelbagai penemuan dan kaedah baru telah dikemukakan dalam karya tersebut. Antaranya termasuklah mengenai asal-usul nama kerajaan Samudra Pasai dan Melaka. Okey, pendedahan mengenai kekeliruan pendedahan mengenai kekeliruan bahawa Al-Malik Al-Salis sebagai pemerintah pertama kerajaan Melayu Islam. Okey, seterusnya, Al-Atas juga merupakan orang yang bertanggungjawab dalam memformulasikan dan mengkonseptualisasikan peranan bahasa Melayu dalam pembangunan bangsa, iaitu nation building.
Usaha Giat Al-Atas ni dalam mempertahankan tulisan Jawi sebelum ianya perlahan-lahan cuba dihapuskan sejak kemerdekaan pada tahun 1957 telah membuahkan hasil. Maksudnya ia telah dikembalikan semula, ia telah diperkenalkan semula sebagai huruf rasmi bahasa Melayu pada tahun 1970. Kemudian Al-Atas juga merupakan pemikir Islam yang bertanggungjawab mengemukakan dan mengkonsepsikan idea Islamisasi. Seterusnya kesimpulan yang saya dapat lakukan berdasarkan kajian yang telah saya lakukan ke atas Said Naqwi Al-Atas adalah berdasarkan kajian yang telah saya lakukan ni, Said Naqwi Al-Atas ni jelas menunjukkan bahawa sumbangan yang diberikan oleh beliau dapat memertabatkan sejarah dan juga kebudayaan Melayu. Kita dapat melihat macam kiranya dia punya sumbangan ni besar, amat besar dan amat mempengaruhi kesusastraan Melayu dan juga sejarah. Begitu juga dengan pembelajaran sejarah dalam sistem pendidikan tempatan serta kajian dan penulisan sejarah Islam di alam Melayu yang perlu diletakkan pada tempatnya yang sebenar. Bagi kajian dalam sejarah khususnya, kaedah Al-Atas ni mengemukakan kaedah yang dikeluarkan Al-Atas ni sangat macam berkesan, sangat mempengaruhi sejarah. Dia terlalu penting sebabnya kaedah dia macam menunjukkan dekat orang Melayu ni bagaimana sesuatu perkara tu dapat diselesaikan. Apa yang saya dapat sebutkan lagi, apa yang berdasarkan kajian ini, biar mati anak, jangan mati adat. Itulah peribahasa yang dapat saya simpulkan setelah mengkaji berkaitan dengan Said Naqwi Al-Atas ini. Maksudnya macam biarlah macam kita bermati-matian, asalkan sejarah sejarah munculnya tulisan Jawi semua tu dapat diingati sampai sekarang. Tokoh yang kedua pula saya akan membicarakan tentang Dato' Aminuddin Baki. Dato' Aminuddin Baki ni merupakan bekas ketua penasihat pendidikan Malaysia yang paling muda yang antara yang lain. Malahan beliau juga digelar sebagai bapa pendidikan Malaysia. Seterusnya Dato' Aminuddin ni juga terlibat dalam mempertingkatkan mutu pelajaran di negara ini. Termasuklah menyusun dasar pelajaran kebangsaan melalui Penyata Razak pada tahun 1956 dan juga laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960. Banyak sekolah dan institusi di Malaysia telah dinamakan sempena namanya. Macam contohnya sekolah Aminuddin Baki di Johor. Kemudian pada 26 November 2015, Sultan Perak iaitu Sultan Nazri Shah telah mengurniakan darjat kebesaran Darjah Seri Paduka Mahkota Perak secara anumerta sempena Hari Keputeraan Sultan Perak bagi mengenang jasa Aminuddin. Dato' Aminuddin Baki ni telah meninggal dunia pada 24 Disember 1965. Ketika itu beliau berusia 39 tahun, sangat muda. Kematian beliau disebabkan serangan jantung. Ketika itu beliau baru menunaikan sembahyang. Seterusnya saya akan menceritakan serba sedikit biodata Dato' Aminuddin Baki. Nama sebenar Dato' Aminuddin Baki lah Aminuddin bin Baki. Seterusnya Dato' Aminuddin Baki ni dilahirkan di sebuah kampung di Cemur, Perak pada 26 Januari 1926. Seterusnya beliau memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Cemur pada tahun 1932. Selepas lulus peperiksaan darjah 5 pada tahun 1936, beliau meneruskan pelajarannya di Sekolah Anderson, iaitu merupakan sebuah sekolah Inggeris yang terbaik di Ipoh ketika itu.
Pada tahun 1941 pula, beliau tamat persekolahan menengahnya. Okey, pada sekitar tahun 1945, Aminuddin mula menunjukkan minatnya dalam Persatuan Pelajar ketika berasa amat kagum dengan Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu yang ditubuhkan pada 20 November 1944 di Institusi Victoria, Kuala Lumpur. Okey. Kemudian pada April 1946, Aminuddin dilantik sebagai setiausaha dan kemudiannya menubuhkan sebuah Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu Insaf Permi di Perak. Okay. Pada Oktober 1947, Aminuddin diterima sebagai pelajar di Kolej Raffles. Kemudian pada masa itu, UMNO yang telah ditubuhkan bagi menentang penubuhan Malian Union menggalakkan pemimpin-pemimpin persatuan untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat mereka. Maksudnya diorang UMNO ni cakap dekat pemimpin-pemimpin persatuan ni untuk berusaha untuk capai matlamat diorang. Maksudnya diorang sama-sama membangkang Malian Union, macam itulah. Okey, kemudian pada 15 Ogos 1948 terbentuklah Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung, GPMS. Okey. Persatuan ni terbentuk, gabungan terbentuk apabila Aminuddin dan beberapa pemimpin pelajar lain terlibat. Diorang berbincang ni dekat, diorang bersidang ni di jalan Tambun Ipoh. Diorang bersidang selama 2 hari. Diorang membincangkan cara macam nak mempertingkatkan usaha diorang lah untuk capai matlamat diorang. Macam tu. Okey, kemudian pada tahun 1952, Aminuddin mula berkhidmat di Sekolah Henderson. Sebelum tu dia dah berhenti daripada GPMS tu, dia dah berhenti. Kemudian dia berkhidmat pula di Sekolah Henderson. Okey, seterusnya saya akan menceritakan serba sedikit kerjaya Aminuddin Baki ni. Okey. Beliau menjadi guru di Sekolah Inggeris Sultan Yusof di Batu Gajah untuk sementara waktu, dan kemudiannya berkhidmat di Sekolah Anderson hingga Julai 1952. Okey, kemudian setelah berkhidmat di Sekolah Anderson, beliau melanjutkan pelajarannya dalam bidang pendidikan di Institusi Pendidikan Universiti London dengan beasiswa ratu. Okey, Aminuddin kemudiannya memperoleh ijazah sarjana kaedah dalam bidang pendidikan pada bulan Julai 1953. Okey, beliau juga ditawarkan jawatan pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim. Kemudiannya beliau semasa menjadi pensyarah di situ, beliau memperkenalkan sejarah Islam kepada pelajar, tetapi sejarah Islam yang diperkenalkan kepada tidak termasuk dalam sukatan pembelajaran yang diajarlah. Ibarat macam ilmu tambahan kepada pelajar. Okey, kemudian pada usia 36 tahun, Aminuddin dilantik menjadi Ketua Pegawai Pendidikan Selangor pada tahun 1962. Okey, kemudian Aminuddin juga mewujudkan peperiksaan sijil rendah pelajaran SRP, yang kedua sijil pelajaran Malaysia SPM, dan sijil tinggi Malaysia pelajaran Malaysia STPM, yang mana masih digunakan sehingga sekarang. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan sumbangan Datuk Aminuddin Baki. Okey. Antara sumbangan beliau kepada Malaysia, beliau telah memperkenalkan sejarah Islam kepada guru-guru pelatih di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak. Okey, tapi sejarah Islam yang diperkenalkan tu tak termasuk dalam sukatan pembelajaran lah. Ibarat macam ilmu tambahan untuk guru-guru itu sampaikan kepada pelajar-pelajar. Okey, kemudian beliau juga melibatkan diri dalam penyediaan penyata razak pada tahun 1955. Dia juga terlibat. Kemudian beliau juga menjadi ahli jawatan kuasa penasihat dalam menyiapkan laporan Rahman Talib pada tahun 1960.
Seterusnya, Dato' Aminuddin Baki ni juga mewujudkan sijil rendah pelajaran SRP, sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi pelajaran Malaysia iaitu STPM. Sumbangan yang terakhir, sumbangan yang seterusnya, beliau juga telah menubuhkan lembaga peperiksaan Malaysia, yang mana lembaga peperiksaan Malaysia ni dia macam ibarat ibu kepada STPM, SRP dan STPM lah. Kesimpulan yang dapat saya lakukan setelah membuat kajian berkenaan dengan tokoh Dato' Aminuddin Baki adalah sebagai generasi baru, kita dapat melihat beliau, walaupun beliau masih muda, beliau tetap terus mencari ilmu. Beliau tetap terus beliau mencari ilmu dan juga cuba mencari cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Misalnya, beliau menerapkan pendidikan. Beliau lebih menekankan pendidikan kepada generasi muda, kerana pendidikan inilah yang akan menentukan pemimpin di masa akan datang. Misalnya kita dapat melihat beliau telah menemukan SRP, SPM dan juga STPM. Ia bagi menguji kebijaksanaan generasi muda yang seawal usia 7 tahun. Seawal usia 7 tahun ni, kanak-kanak yang berusia ni, dia sudah mereka akan melalui satu proses iaitu peperiksaan untuk menguji kebijaksanaan mereka. Kemudian ia akan terus berlangsung sehinggalah mereka habis persekolahan. Manakala dia juga mereka akan mengalami peperiksaan namun dengan suasana yang agak berbeza. Generasi pada masa kini boleh menjadikan beliau sebagai salah seorang idola sebabnya beliau walaupun usia masih muda, beliau sudah menjadi pemimpin yang orang kata macam yang bagus lah, yang mantap lah kiranya. Sebabnya seawal usia umur dia lebih kurang 36 tahun, dia dah dapat gelaran itu Bapa Pendidikan Malaysia. Manakala yang lain dalam umur 40, macam umur yang lagi lanjut lah dapat gelaran tu. Tapi beliau awal 30-an sudah mendapat gelaran seperti itu. Sekian, itu sahaja daripada saya, Ainur Syazwani. Sekian, terima kasih.